Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bersama saya, moderator anda pada hari ini, Siti Nofazilah binti Muhammad Noor. Dan pada forum hari ini, kita akan membincangkan tentang program transformasi sekolah 2025 ataupun dikenali sebagai TS25. Bersama kita pada hari ini adalah panel-panel yang hebat-hebat belaka. Okey, panel yang pertama kita ada Cikgu Cik Siti Noraziani binti Cik Ibrahim daripada Sekolah Menengah Ugama Arab Nahdlatul Ulum, Jeli, Kelantan. Dan panel yang kedua kita ada Cikgu Aziati binti Aziz dari Madrasah Moden Terengganu Besut. Dan panel yang ketiga kita bersama Cikgu Muhammad Irham bin Muhammad Noor daripada Ma'had Tahfiz Sains. Okey, hari ini kita akan membincangkan dengan lebih lanjut dan terperinci tentang program transformasi sekolah 2025. Okey, tanpa membuang masa, kita akan teruskan pada panel pertama kita. Untuk panel pertama kita, Cikgu Siti, boleh Cikgu terangkan apa itu definisi program transformasi sekolah 2025? Okey, terima kasih kepada Puan Moderator. Okey, apa itu program transformasi sekolah 2025 yang dikenali sebagai TS25? Okey, TS ni adalah program baharu yang dijalankan oleh KPM. Program ini dijalankan pada tahun 2015 oleh Mesyuarat Majlis Ekonomi yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri kita. Okey, pada 27 April 2017, program ini mendapat penjenamaan semula daripada program sekolah transformasi yang pada tahun 2015 tu ditukar kepada program transformasi sekolah 2025 TS25. Okey, program ini merupakan sebahagian daripada usaha KPM ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan yang terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan serta pedagogi dalam pengajaran dan pelajaran iaitu PDP sehari dan selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Okey, seterusnya program TS25 ni bermula pada Jun 2015. Sebanyak 99 buah sekolah yang terlibat dan pada tahun 2017 100 buah sekolah pula dipilih untuk terlibat dengan program ni dan pada tahun 2019 sebanyak 500 buah sekolah telah dilibatkan dalam program ni. Kiranya terdapat banyak sekolah yang telah join dengan program transformasi sekolah ni. Okey, program TS25 ni melibatkan sokongan master trainer dan rakan educational leadership dan instructional team yang terdiri daripada 232 personal dalam kalangan pensyarah Institut Aminuddin Baki iaitu IPG, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan pegawai pejabat pendidikan daerah. Okey, menjelang tahun 2021, pelaksanaan program TS25 ni diurus tabis sepenuhnya oleh JPN dengan didokong oleh bahagian KPN sendiri. Itu sebersedikit tentang TS25. Okey, terima kasih. Okey, baik. Baik, terima kasih kepada panel kita yang pertama, Cikgu Siti, tentang penerangan yang baik sekali tentang program transformasi sekolah 2025. Okey, seterusnya tanpa membuang masa, saya ingin menjemput panel kedua kita, Cikgu Azzi, untuk menerangkan matlamat dan objektif dengan lebih terperinci tentang program transformasi sekolah 2025. Okey, silakan Cikgu Azzi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, seperti kita sedia maklum, pihak kementerian telah meletakkan 3 objektif program transformasi sekolah 2025 iaitu yang pertama
mengaplikasikan konsep dan amalan pembelajaran dan pemudahcaraan yang terbaik. Okey, oleh itu para guru ni dia perlu sentiasa mencari atau merancang kaedah PDP yang terbaik untuk merangsang minat pelajar untuk terus belajar. Okey, yang kedua, membangunkan kepakaran dalaman melalui latihan komprehensif dan berstruktur kepada para guru yang merupakan pembimbing pedagogi dan juga kepada pihak pengurusan yang menjadi pembimbing kepimpinan. Okey, yang terakhir ialah perlu membangunkan persekitaran yang berkesan dengan mengutamakan kemenjadian murid. Okey, perkara ini termasuklah persekitaran di dalam kelas, di luar kelas dan persekitaran sekolah. Okey, seterusnya matlamat yang perlu dicapai oleh matlamat yang perlu dicapai dalam program transformasi sekolah pula merangkumi perlu memantapkan kepimpinan sekolah, okey, seperti melantik pengetua ataupun guru besar dan pihak pengurusan yang cemerlang dan berwibawa. Okey, seterusnya memaksimalkan potensi guru melalui peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Okey, antaranya dengan pihak kerajaan dan pengurusan ni perlu menyediakan infrastruktur dan alat bantu mengajar yang lengkap serta mengikut teknologi terkini. Okey, di samping menyediakan latihan dan kursus lah untuk para guru dari semasa ke semasa. Okey, akhir sekali perlu mengukuhkan penglibatan anggota komuniti demi kejayaan murid. Okey, perkara ni boleh terlaksana apabila masyarakat sekeliling mengambil cakna akan keperluan sekolah dan murid. Okey, contohnya melaksanakan program keceriaan sekolah dengan mengadakan aktiviti gotong royong dengan penglibatan yang aktif lah daripada pihak komuniti setempat. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada panel kedua kita, Cikgu Siti. Berdasarkan objektif dan matlamat yang telah diberitahu sebentar tadi, kita dapat lihatlah semua pihak memainkan peranan yang amat pentinglah dalam menjayakan program transformasi. Maafkan saya, program transformasi sekolah 2025. Okey, seterusnya. Saya akan menjemput panel kita yang terakhir iaitu Cikgu Irham untuk menjelaskan tentang konsep program transformasi sekolah 2025. Silakan Cikgu Irham. Okey, baik. Terima kasih Puan Fazila selaku moderator. Okey, berkenaan dengan konsep program transformasi sekolah 2025 ataupun TS25, konsepnya adalah satu usaha ke arah melahirkan budak insan yang unggul melalui pertama, persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Yang kedua, penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna. Yang ketiga, disokong kepimpinan yang berkualiti serta berwawasan. Yang keempat, guru yang kompeten, beraspirasi tinggi. Dan yang terakhir, komitmen komuniti yang padu. Okey, berikut adalah konsep dalam TS25. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kepada panel ketiga kita iaitu Cikgu Irham yang menjelaskan tentang konsep program transformasi sekolah 2025. Okey, untuk program transformasi 2025, kita tahu tindakan guru sangat penting dalam program ini. Jadi, saya ingin minta panel pertama kita, Cikgu Siti, bolehkah Cikgu terangkan kepada kami semua cara pengaplikasian pengajaran pada abad ke-21? Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, Okey, tindakan contoh ringkas tindakan yang perlu dilakukan oleh guru novis bagi menjayakan program transformasi sekolah ni. Guru novis tu adalah guru baru yang berpengalaman dalam pendidikan ataupun yang ada pengetahuan dalam pendidikan, pengetahuan kurikulum, co-kurikulum dan sebagainya lah yang berkaitan dengan pendidikan. Okey, mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Okay, guru-guru novis ni yang masih baru ni mestilah semangat yang berkobar-kobar
biasanya untuk memulakan sesi PDP mereka. Okey, guru-guru novis ni seharusnya mengaplikasikan pembelajaran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Guru novis perlu memaksimalkan penglibatan murid-murid dalam pengajarannya. Oleh itu, elemen 4K dan 1N dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 sekaligus dapat memaksimalkan penglibatan murid di dalam kelas. Apa itu 4K dan 1N? Okey, 4K dan 1N ni ialah merujuk kepada komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan kritis serta nilai. Komunikasi di sini maksudnya adalah pengajaran guru tersebut mestilah aktif dan wujudnya komunikasi antara dua hala, antara guru dan murid ataupun antara murid dan murid. Okey, pengajaran ni yang memerlukan murid melakukan pembentangan sesuatu projek yang lebih menarik dan berkesan kerana bila murid ni melakukan pembentangan, dia akan lebih menarik dan berkesan kerana murid terlibat sepenuhnya dan guru ni hanya bertindak sebagai fasilitator. Guru hanya memerhati dan mengajar mereka cara macam mana nak buat pembentangan. Seterusnya, guru novis seharusnya sentiasa menerapkan nilai-nilai murni kepada murid semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung mahupun di luar bilik darjah. Kemenjadian murid adalah secara holistik termasuklah sahsiah murid. Kecemerlangan akademik tanpa nilai-nilai yang positif dalam diri seorang murid itu akan menyebabkan semangat dan jati diri murid itu akan goyah. Oleh itu, program transformasi sekolah ini dilancarkan untuk melahirkan murid sebagai modal insan yang unggul dan yang cemerlang secara menyeluruh untuk mencapai hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada panel pertama kita, Cikgu Siti, tentang penerangan cara mengaplikasikan pengajaran pada abad ke-21. Okey, harapnya semua hadirin jelaslah dengan penerangan yang diberikan. Okey. Seterusnya, saya ingin menjemput panel kedua kita untuk menerangkan tentang tindakan guru novis dalam program TS25. Silakan panel kedua. Okey, baik. Terima kasih Puan Moderator. Okey, saya teruskan. Tindakan guru novis dalam untuk menjayakan program TS25 ni ialah yang pertama, guru novis ni dia perlu memaksimalkan potensi mereka dalam meningkatkan kualiti pengajaran dengan cara mereka perlu banyak bertanya kepada guru-guru yang telah lama berkhidmat. Okey, maksudnya perlu banyak bertanya dengan guru-guru yang contohnya guru pakar atau menghadiri seminar pendidikan yang dianjurkan oleh pihak pengurusan. Okey, seterusnya yang kedua, guru novis ni juga perlu memantapkan pengetahuan mereka tentang kaedah, teknik dan strategi pengajaran supaya pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan adalah bersifat pelbagai dan tidak membosankan. Okey, seterusnya guru novis ni juga perlu menambah pengetahuan mereka tentang kurikulum dan sukatan pelajaran yang ingin disampaikan kepada pelajar. Okey, pengetahuan mereka tu tentang sukatan pelajaran perlu meluaslah dan terperinci untuk mengelakkan info penting yang perlu disampaikan kepada pelajar tidak tercicir. Okey, yang terakhir ialah guru novis ni dia masih baru dalam bidang pendidikan, so dia perlu menceburkan dan mencubakan diri dalam membudayakan amalan penyelidikan. Okey, hal ini kerana penyelidikan ni merupakan satu cabang untuk guru-guru, terutama guru novis lah, untuk menimba ilmu pengetahuan, untuk menaik taraf ataupun untuk menambahkan lagi ilmu yang sedia ada lah. Okey, seterusnya melalui penyelidikan ni guru akan cepat membuat refleks bagi mencari punca permasalahan pembelajaran murid. Okey, itu saja. Terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih kepada panel kedua kita, Cikgu Aziz. Okey, untuk soalan seterusnya, saya ingin ajukan kepada panel ketiga kita, Cikgu Irham. Bolehkah Cikgu menerangkan cara memudayakan amalan penyelidikan dalam program ini? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Puan Fazila selaku moderator. Okey, membudayakan amalan penyelidikan. Okey. Okey, seperti yang maklum, guru adalah sebagai jentera utama dalam bidang pendidikan di Malaysia. Okey, guru-guru seharusnya memiliki sikap ingin tahu yang tinggi dalam meningkatkan amalan profesional dan juga kualiti pengajaran untuk membangunkan modal insan yang unggul di negara kita. Oleh itu, guru-guru hendaklah membudayakan amalan penyelidikan dalam tugas harian mereka. Penyelidikan yang dijalankan ini hendaklah difokuskan kepada peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna kepada murid-murid. Okey, selaku guru-guru novis yang masih baru dalam bidang pendidikan perlu menceburkan diri mereka sebagai salah satu cara untuk belajar dan menambah pengetahuan yang baru. Okey, menurut Ramlan Zainal Abidin tahun 2008, pendidikan sepanjang hayat bermatlamat untuk meningkatkan kualiti kehidupan individu dan masyarakat. Oleh itu, guru-guru perlu terus belajar dan melakukan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti pengajaran mereka seterusnya. Seterusnya menjadikan pembelajaran murid lebih bermakna. Hal ini kerana penyelidikan merupakan satu cabang untuk guru-guru, terutamanya guru novis, menimba ilmu pengetahuan untuk menaik taraf ilmu yang telah ada buat masa kini. Okey, penemuan-penemuan terbaru dalam penyelidikan dapat membantu guru yang lain dalam meningkatkan kualiti pengajaran mereka dan menjadi pendidikan di Malaysia setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Nah itu, guru-guru novis yang menceburkan diri dalam bidang penyelidikan ini lebih mudah untuk menerima ilmu-ilmu yang baru kerana sikap ingin tahu yang tinggi dalam diri mereka. Okay. Mereka sering membuat refleksi terhadap amalan-amalan harian mereka dan bertindak untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Contohnya, seorang guru melakukan refleksi pengajarannya yang tidak dapat dipahami oleh murid-murid. Okey, guru tersebut akan mencari punca yang menyebabkan murid tidak dapat memahami pengajarannya, seterusnya mencari jalan penyelesaian kepada masalah tersebut. Guru-guru yang suka menjalankan pendidikan ini lebih mudah memperbaiki amalan untuk menjayakan program transformasi sekolah 2025 ataupun TS25 dari aspek kemenjadian murid dan mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Okey, itu saja untuk bahagian saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Irham atas penerangan yang sangat padu sebentar tadi. Okey. Saya rasa untuk forum kita pada hari ini tentang program transformasi sekolah 2025, berdasarkan penerangan panel-panel kita boleh lihat untuk menjayakan program transformasi sekolah 2025, banyak pihak yang perlu bergandingan bahu untuk menjayakan program ini. Dan apa yang kita lihat daripada forum ini, guru adalah individu yang memainkan peranan amat penting dalam menjayakan program transformasi sekolah 2025 ataupun TS25. So, terima kasih kepada semua panel kita, Cikgu Siti, Cikgu Aziz dan Cikgu Irham atas penerangan yang sangat baik tentang program transformasi sekolah 2025. So, saya rasa setakat ini sahajalah forum kita. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang buruk itu datang daripada saya. So, saya tutup majlis ini dan terima kasih semua. Okey, terima kasih.